Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sambung pembacaan kitab Taqribul Ba'id ila Yaumil Aid pada subtopik tiada tuntutan takbir selepas sembahyang qada yang sepatutnya dilaksanakan secara tunai pada hari-hari tasyrik. Ini masalah kalau seseorang itu tinggal sembahyang fardu pada antara tempoh takbir muqayyad, iaitu subuh Arafah sampailah asar akhir hari tasyrik. Dia tertinggal satu waktu daripada sembahyang fardu, ataupun dua waktu, ataupun tiga waktu, kemudian diqadakan selepas daripada hari tasyrik, iaitu pada 14 Zulhijjah, 15 Zulhijjah dan sebagainya. Maka adakah dia perlu takbir juga walaupun sudah keluar daripada tempoh untuk takbir muqayyad? Maka jawabnya, kata Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa menurut pandangan A, ini berdasarkan pandangan A, apa dia? Iaitu pandangan A, Tariq Masyhur, yang menurut pandangan Asah, maka sembahyang fardu yang luput pada hari-hari tasyrik tersebut, tapi tadi hak sembahyang sunat tau. Pandangan A itu secara umum lah sebab A itu banyak tu. Sebab A daripada yang sebelum tu sembahyang sunat, yang sebelum tu lagi perbezaan pandangan ulama berkaitan sembahyang fardu yang luput pada hari-hari lain. Kemudian sebelumnya lagi semua A berlaku jadi kalau atas pandangan A ni makna yang menurut pandangan Asah yang kata sunat takbir Maka sembahyang fardu yang luput pada hari-hari tasyrik tersebut jika diqada pada hari-hari lain, niscaya tidak disunatkan baginya untuk melaksanakan takbir hari raya kurban. Jadi menurut pandangan A, mana pandangan A ni? Iaitu kebanyakannya yang mengatakan sunat untuk takbir kalau melaksanakan sembahyang sama ada qada ataupun tunai ataupun fardu ataupun sunat pada tempoh hari untuk takbir raya kurban. Itu disunatkan untuk takbir. Jadi kalau dia di luar takbir, di luar waktu tasyrik, di luar waktu tempoh untuk sunat takbir raya kurban muqayyad tu, maka kalau dia qada pada waktu tersebut tidak disunatkan untuk takbir, walaupun qadanya itu ialah sembahyang yang sepatutnya disembahyangkan secara tunai pada hari-hari tasyrik dan pada hari-hari yang tempohnya sunat untuk takbir sekalipun. Itu maksud dia. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyatakan bahawa pandangan ini tidak berlaku perselisihan pandangan ulama sama sekali. Yang tadi khilaf-khilaf tu, tapi dalam bab isu berkenaan dengan qada sembahyang yang sepatutnya disembahyangkan pada hari tasyrik tapi dikeluarkan pada hari yang lain, tidak disunatkan untuk takbir tanpa khilaf. Kemudian seterusnya sembahyang nazar disunatkan bertakbir selepasnya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa sembahyang yang dinazarkan itu kedudukannya seperti mana sembahyang sunat. Kedudukan yakni maqam dia, maqam nisbah, kalau dia tu perlu takbir ke tak,
Itu sama macam sembahyang sunat. Maka turut disunatkan untuk melakukan tertambah takbir selepas selesai melaksanakan sembahyang yang dinazarkan, seperti mana dilaksanakan sedemikian selepas melakukan sembahyang sunat. Jadi sembahyang nazar ni wajib, cuma dia fi maqamis sunnah, maqam sunat dari sudut untuk takbir ni. Sebab asalnya sebelum dinazarkan hak tu sunat je, tiba-tiba jadi wajib sebab dia nazar. Tu Jadi sembahyang nazar pun wajib sunat untuk takbir raya muqayyad. Selepas sembahyang jenazah disunatkankah untuk takbir? Apa sembahyang jenazah? Kita tahu kata sembahyang jenazah ni perlu cepat-cepat. Urusan mayat perlu cepat-cepat. Jadi adakah wajib sunat untuk kita takbir juga ataupun tidak? Berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada disunatkan untuk bertakbir ataupun tidak selepas menyembahyangkan jenazah. Jadi berlaku khilaf. Pandangan asahnya ialah sunat untuk melakukan takbir juga selepas melaksanakan sembahyang jenazah. Pandangan yang muqabil asah tidak disunatkan sedemikian kerana meringankan urusan pengembumian jenazah. Jadi pandangan A, pandangan asah yang mengatakan sunat juga kerana tilik kepada i'tibar waktu syiar untuk bertakbir itu masih ada. Hatta dia itu sembahyang sunat, sembahyang jenazah sekalipun. Tapi atas pandangan B yang mengatakan tak sunat kerana tilik kepada bahawasanya sembahyang jenazah perlu diringankan. Yakni pengurusan jenazah itu perlu cepat. Maka bila cepat, kalau takbir ini lambat, maka tidak disunatkan takbir. Pandangan mazhab ulama berkaitan tuntutan bertakbir selepas menunaikan sembahyang jenazah. Ini lebih luas lagi pelbagai mazhab ataupun pelbagai pandangan al-ashab asy-Syafi'iyah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa berlaku perselisihan pandangan terhadap tuntutan sunat bertakbir selepas menunaikan sembahyang jenazah. Bahkan terdapat 3 tarik jawapan. Tarik ni kita kata dah, ini pandangan al-ashab asy-Syafi'iyah. Jadi dia ada kategori-kategori ulama mazhab Syafi'i. Ada yang tarafnya mujtahid mutlak, ada tarafnya al-ashab, ada tarafnya mujtahid tarjih, ada tahapnya mujtahid mazhab, mujtahid orang awam dan sebagainya. Ini al-ashab asy-Syafi'iyah, bawah sikit daripada mujtahid mutlak. Dia mengeluarkan kaedah hukum syarak menurut kaedah yang dikeluarkan oleh imam mazhab itu. Kalau kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, jadi al-ashab asy-Syafi'iyah mengeluarkan hukum berdasarkan kaedah yang dikeluarkan Imam Asy-Syafi'i sendiri dan tidak mampu untuk mengeluarkan kaedah hukum itu daripada Al-Quran dan As-Sunnah secara direct. Jadi berlaku khilaf terhadap tuntutan sunat bertakbir selepas menunaikan sembahyang jenazah. Bahkan terdapat 3 tarik jawapan. Tarik pertama, tidak disunatkan takbir. Hal ini kerana ia dibina atas keringanan menguruskan jenazah. Hak ni pandangan kedua, hak tadi mazhab Syafi'i. Tarik kedua, terdapat 2 pandangan, iaitu satu disunatkan, satu tidak disunatkan. Macam tadilah. Pada tarik yang ketiga, pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, jikalau kita berpendapat bahawa bertakbir selepas sembahyang sunat itu dituntut, maka lebih utama dituntut pada sembahyang jenazah. Kerana sembahyang jenazah fardu kifayah. Walaupun kaedah lah kita Kasyifatus Saja sebut fardu kifayah sembahyang jenazah itu dia macam sembahyang sunat, tapi nisbah kepada bab tayamum lah. Nisbah pada bab tayamum dia fi maqami salatis sunnah. Sebab apa? Sebab dari sudut tak perlu ulang tayamum lagi, walaupun dia itu sembahyang fardu, tapi fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka kalau orang yang bertayamum ada 10 jenazah, tak perlu setiap jenazah itu diulang-ulang tayamum, tak payah. Jadi dikata jikalau kita berpendapat bahawa bertakbir selepas sembahyang sunat itu dituntut, maka lebih utama dituntut pada sembahyang jenazah kerana sunat di bawah fardu atas pada sunat. Jika tidak berkata sedemikian, maka dituntut juga seperti mana sembahyang fardu yang diqadhakan pada hari-hari tasyrik. Jadi kalau kita samakan sembahyang fardu kalau kita kaitkan sembahyang fardu kifayah yang jenazah ni dengan sembahyang sunat, dan kalau kita berpandangan sembahyang sunat itu sunat untuk bertakbir, maka lebih utamalah sembahyang jenazah kerana dia fardu kifayah. Tapi kalau kita tidak berkata semikian, tak berkata apa? Tak berkata-kata sembahyang sunat itu selepasnya sunat takbir, maka dia dikaitkan dan disamakan, diilhaqkan, dikiyahkan macam sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Maka dia kata apa tadi? Jika kita tidak berkata sedemikian, apa? Tidak berkata
sembahyang lepas sembahyang sunat tu sunat takbir. Kalau kita tak kata gitu, maka dituntut juga untuk bertakbir seperti mana sembahyang-sembahyang fardu yang diqadhakan pada hari-hari tasyrik. Sembahyang fardu yang kita qadha pada hari tasyrik, sunat tu takbir macam tadi. Menurut pandangan yang kuat dalam mazhab, secara kesimpulannya ialah dituntut atas seseorang itu bertakbir selepas sembahyang jenazah, kerana bahawasanya ia lebih dituntut berbanding sembahyang sunat. Maka perkataan ulama yang mengatakan bahawa sembahyang jenazah ini dibina atas jalan meringankan pengurusannya, kataan tu dhaif. Pendapat tu ilah sebegitu dhaif menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Hal ini berlaku kerana takbir itu bukan merupakan bahagian sembahyang jenazah. Takbir yang takbir raya tu bukan sebahagian jenazah, sehingga menjadi panjang dengan sebabnya. Yang kita kata takhfif ringan ni kalau dia sebahagian daripada sembahyang. Jadi sembahyang tu perlulah, tidak perlu lambat, kena cepat segerakan. Adapun takbir bukan berkait dengan sembahyang, dia luar sembahyang. Jadi sunat jugalah. Yang kata takhfif itu mabna binaan ala takhfif, yang kata kena uruskan atau kena ringankan pengurusan jenazah tu kalau dia sebahagian daripada dia. Sunat bertakbir meskipun lupa melakukannya selepas menunaikan sembahyang. Kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita cabut. Balik rumah baru perasan kita lupa takbir. Jadi macam mana? Boleh takbir ke tidak? Syekh Ad-Damili rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtash telah menerangkan bahawa jikalau seseorang terlupa untuk melakukan takbir selepas selesai melaksanakan sembahyang, maka boleh dia bertakbir jikalau dekat tempoh masa antara selepas sembahyang dan waktu ingatnya. Nak kata singkat dan panjang ni mana? Ikut uruf. Dah kalau panjang, begitu juga dituntut untuk bertakbir meskipun panjang tempoh masa antara keduanya menurut pandangan yang asah. Contohnya sejam lama sangat terlupa, maka disunatkan untuk takbir. Kemudian makmum, isu seterusnya, makmum masbuk sebahagian sembahyang. Makmum masbuk sini masbuk rakaat. Dia masbuk sebahagian sembahyang. Adakah disunatkan takbir? Apa maksud ni? Contohnya sembahyang asar. Ni semua takbir muqayyad lah tu. Contohnya sembahyang asar, itu imam dah rakaat kedua. Jadi dia baru mari. Jadi dia masbuk 2 rakaat jelah. Jadi dia kena tambah jadi 2 rakaat lagi. Jadi lepas sembahyang Tok Imam takbir. Kita pula dituntut takbir bersama Tok Imam. Jadi adakah masbuk itu dituntut takbir dengan makna lepas Tok Imam bagi salam, dia kena batalkan sembahyang dia, takbir bersama Tok Imam, kemudian qadha semula, ataupun kena selesaikan 2 rakaat lagi selepas dia naik tu barulah takbir, atau macam mana? Faham isu? Nampak pelik sikit lah, sebab kita biasanya dah kalau makmum masbuk kita naiklah dulu 2 rakaat, lepas tu takbir lah. Tu pandangan mu'tamad lah. Tu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap makmum yang masbuk sebahagian sembahyang, sama ada perlu bertakbir selepas selesai sembahyang ataupun membatalkan sembahyangnya serta bertakbir bersama imam, kemudian diqadhanya semula. Diqadha ni makna buat balik lah. Jadi ada khilaf. Pandangan pertama mazhab Asy-Syafi'iyah, nukilan Imam Ibnul Munzir. Munzir tu T tu tak ada. Rahimahullahu ta'ala daripada Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Ibnu Syubramah, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abi Thur radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka kata disunatkan bertakbir juga bagi makmum masbuk tadi selepas selesai makmum masbuk sebahagian sembahyang tersebut daripada sembahyang. Mana lepas dia habis selesai dia naik 2 rakaat tu lah. Janganlah lepas tu berhenti ikut tu imam, lepas tu kena ulang balik sembahyang. Dah apa faedah sembahyang itu? Biar tak ada sembahyang berdawat. Tu. Jadi majoriti ulama berhujah dengan bahawasanya takbir itu hanya sahaja bermula selepas selesai sembahyang makmum masbuk, sedangkan dirinya belum selesai sembahyang ni. Kok mana pula kena sunat takbirnya? Dia kenakan lepas sembahyang. Ini berbeza dengan sujud sahwi kerana ia dibuat dalam sembahyang itu sendiri. Sedangkan makmum masbuk hanya sahaja berpisah dengan imam setelah imam memberi salam. Jadi dia kata ini berbeza dengan sujud sahwi kerana ia dibuat dalam sembahyang. Jadi kalau sujud sahwi itu imam buat sujud sahwi, makmum masbuk ni kena buat tak? Kena buatlah. Tapi kalau takbir tu imam dah assalamualaikum, lepas tu Allahu akbar, tak payahlah kita takbir sama tu imam. Selesaikan kita punya
Semayang kerana takbir itu bukan sebahagian daripada semayang. Sedangkan sujud sahwi masuk dalam semayang. Tu beza dia. Tengok cara ulama hujah. Itu pandangan mu'tamad, pandangan yang masyhur dan mu'tamad. Pandangan yang kedua nukilan daripada Imam Ibnul Munzir rahimahullah daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Makmum masbuk bertakbir bersama imam. Kemudian qada sembahyangnya semula. Ustaz. Makna lepas dia ulang balik sembahyang dia tak perlu lagi takbir. Itu maksudnya. Makna dia dah sembahyang untuk imam, masbuk 2 rakaat. Maknanya untuk imam pun takbir. Dia pun kena batal sembahyang dia, takbir sama tu imam. Lepas tu qada balik. Lepas qada balik, lepas buat balik, tak payah takbir dah. Okey. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah telah berhujah dengan mengatakan bahawa makmum masbuk itu mengikuti imamnya dalam sujud sahwi. Dengan makna, kalau dalam sujud sahwi pun, makmum masbuk tadi, walaupun dia tak tahu ada sahwi dalam sembahyang tu imam, dia kena turut juga. Maka hak takbir samalah. Dia kias itu. Maka begitu juga makmum tersebut mengikuti imam pada masalah takbir raya. Pandangan ketiga, nukilan Imam Ibn Munzir rahimahullah daripada Imam Mujahid rahimahullah dan Imam Makhul rahimahullah. Makhul, bukan Makhul, Makhul. Dia kata bertakbir bersama imam, kemudian qada semula sembahyangnya dan melakukan takbir semula. Takbir pula. Imam Hasan Basri kata tak payah takbir, ni takbir balik. Walaupun bagaimanapun ini bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tentu kena habiskan juga makmum masbuk itu sembahyang, barulah dia sunat takbir muqayyad. Kemudian pandangan pelbagai mazhab berkenaan tuntutan bertakbir bagi orang yang sembahyang sendirian. Jadi orang yang sembahyang sendirian boleh ke tidak dia itu takbir lepas habis sembahyang? Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan tuntutan bertakbir bagi orang yang sembahyang dalam keadaan sendirian. Jadi contoh dia sembahyang sunat ke sendiri, dia sembahyang fardu ke sendiri, lepas sembahyang dia wajib dia sunat dan takbir. Ni pandangan mazhab yang khilaf pelbagai lah. Cuma ada 2 pandangan saja. Pandangan pertama mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Malik, Imam Auza'i, Abi Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anhum. Dia kata disunatkan bertakbir selepas sembahyang bagi orang yang melakukan sembahyang secara bersendirian. Adapun pandangan kedua nukilan daripada Imam Ibn Munzir, daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu tak sunat takbir. Jadi mazhab kita tetap sunat takbir. Senang je mazhab Syafi'i mutlaqan sunat takbir. Buatlah macam mana pun, main sendiri, main jemaah, musafir, muqim, duduk masjid ke, perempuan ke, lelaki ke, apa-apalah. Semua sunat takbir belaka. Pandangan mazhab ulama berkaitan dengan tuntutan perempuan bertakbir selepas sembahyang. Ni kalau perempuan pula. Takbir lepas sembahyang, takbir muqayyad. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan tuntutan syarak, berkaitan dengan tuntutan syarak berkaitan perempuan. Tak kena berkaitan banyak kali tu. Berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan tuntutan syarak terhadap perempuan. Terhadap perempuan bertakbir. Betul lah tu. Terhadap perempuan bertakbir selepas sembahyang pada hari-hari dalam bulan Zulhijjah yang disuruh syarak bertakbir, iaitu subuh Arafah sampai akhir hari Tasyrik Asar tu lah. Sunat ke tak untuk perempuan? Khilaf juga. Pandangan pertama mazhab Asy-Syafi'iyah, nukilan Imam Ibn Munzir rahimahullah daripada Imam Malik, Abi Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Thur radhiyallahu ta'ala anhum, disunatkan bagi perempuan bertakbir selepas selesai sembahyang. Kita senang mazhab Syafi'i. Mutlaqan dia itu sunat. Tak kisahlah perempuan ke khutbah muskil ke lelaki ke majmu'ah ke sembahyang munfarid ke apa ke, sunat untuk bertakbir. Kemudian Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kata tak sunat untuk takbir bagi perempuan. Tu untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Walau bagaimanapun mazhab Syafi'i sunat. Pandangan mazhab ulama pula berkenaan dengan orang musafir bertakbir selepas sembahyang. Senang mazhab Syafi'iyah semua sunat takbir. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menerangkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan tuntutan bertakbir bagi orang yang musafir setelah selesai sembahyangnya. Jadi pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah nukilan daripada Imam Ibn Munzir, daripada Imam Malik, Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Thur dikata sunat untuk takbir. Adapun Imam Abu Hanifah tidak sunat untuk takbir. Kalau Imam Abu Hanifah tu yang hari raya Aidilfitri yang takbir mursal pun tak sunat juga. Jadi banyak tak sunat yang Imam Abu Hanifah dalam bab takbir ni.
Okey, sekarang ni bila kita kata ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Ada kalau dia takbir seumur hidup, boleh tak? Allahu akbar, Allah saja sekarang tu, maka sak topik seterusnya hukum bertakbir raya seumur hidup. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menerangkan bahawa perbahasan yang dibincangkan sebelum ini ialah berkaitan takbir yang disunatkan untuk mengangkatkan suaranya dan menjadikannya sebagai syiar. Okey. Adapun seumur hidup dirinya bertakbir, maka tiada halangan sama sekali. Ikutlah nak takbir. Sekarang tu tak sabar nak raya. Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah telah menyebutkan dalam hasyiah dia bahawa seseorang itu seumur hidup bertakbir. Seseorang itu seumur hidup bertakbir seumur hidup. Tak kena tu. Bahawa seseorang itu harus bertakbir seumur hidup tu harus bertakbir seumur hidup. Dengan takbir hari raya pun tidak ada masalah menurut syarak. Bukan takbir Allah Akbar saja tu. Bahkan dengan sirah ucapan takbir raya yang kita makruf tu pun tak ada masalah. Ni ada dulu ada orang ngajar kata tak boleh. Ada orang ngajar kata tak boleh. Tak boleh takbir raya selain pada tepat hari raya. Tak kena lah. Bahkan dalam sebut dalam kitab Bughiyatul Tullab Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah pun sebut juga tidak ada masalah. Walaupun sirah dia takbir raya sekalipun. Hal ini seperti mana Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkannya dalam Asy-Syarhul Kabir. Al-Keadaan menukilkan pandangan tersebut daripada Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala. Dan Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala mengakuinya. Maka orang yang bertakbir seumur hidup tidak ada masalah, walaupun takbir dia sirah takbir raya sekalipun. Sunat kemudian, sunat bertakbir apabila melihat unta, lembu dan kambing pada 10 Zulhijjah. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala telah menerangkan dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, apabila seseorang melihat binatang, melihat saja binatang al-an'am, iaitu unta, lembu dan kambing, dan kias sekalilah kerbau dan sebagainya pada 10 Zulhijjah, maka sunat bertakbir seperti mana disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Sunat bertakbir bila tengok binatang al-an'am tu pada 10 Zulhijjah. Begitu juga disunatkan untuk bertakbir ketika melihatnya pada hari-hari tasyrik, kerana tujuannya ialah memperingati nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat untuk bersedak-sedak dengan kambing, lembu, unta tadi kalau lepas melih. Nikmat Tuhan tu. Boleh beli ataupun boleh untuk kurban, binatang kurban tu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tengok saja boleh sunat untuk takbir. Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama tentang cara takbir. Pandangan mu'tamad seperti mana disebutkan oleh Imam Ibnu Ujail rahimahullahu taala dan Syekh Ar-Raimi rahimahullah hanya sebut Allahu Akbar sahaja. Bukan sirah takbir raya lah. Pandangan kedua, Imam Al-Azraqi rahimahullah bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalau sirah hari raya macam mana? Tidak ada masalah. Macam tadi tu lah. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita budak ke apa ke, dia tengok orang kena sembelih kurban, dia pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa. Hikmah bertakbir ketika melihat binatang al-an'am. Apakah hikmah dia? Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa hikmah disuruh bertakbir bukannya dengan zikir lain ketika melihat binatang tersebut adalah dengan sebab mereka mendekatkan diri mereka dengan alat sembelihan. Kemudian mereka mengisyaratkan dengan takbir tersebut untuk menyembelih binatang-binatang tersebut. Sebab itu diucap Allahu Akbar untuk dia memutuskan urat marih dia tu, untuk supaya sah sembelihan tersebut sebagai korban. Oleh itu, makna takbir tersebut ialah Allah Ta'ala itu maha agung daripada setiap sesuatu. Maka tidak layak untuk mendekatkan diri melalui ibadat pada selainnya selain Allah Ta'ala. Maka kita pun sebut Allahu Akbar. Habis. Itu berkaitan takbir mursal dengan takbir muqayyad. Kemudian bila kita bahas berkaitan takbir tadi, maka kita pula nak tahulah apakah sirah takbirnya yang disunatkan oleh syarak. Maka sirah takbir yang paling utama makna yang lebih afdal lah,
Mana boleh je kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas sudah. Tapi hak ni yang afdal. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa sirah takbir yang dianjurkan oleh syarak seperti mana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dalam Al-Muharrar ialah sebagaimana berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu. Tu sirah yang kita baca waktu takbir. Sama ada muqayyad ataupun mursal. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa takbir sedemikian diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa takbir sebanyak 3 kali ini merujuk kepada pandangan jadi, bukan qaul qadim, qaul jadi, pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun begitu menurut pandangan qadim, takbir tersebut bukannya sebanyak 3 kali, bahkan sekadar 2 kali saja. Bukan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 3 kali. 2 kali. Kemudian disambungkan dengan lafaz La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 2 kali, kemudian sambung dengan lafaz ni. Ini pandangan qadim. Jadi kita yang kat Malaysia ni guna pandangan jadilah. 3 kali takbir, lepas tu baru tahlil. Kerana mengikuti para ulama salaf. Tu ya. Demikian juga dinukilkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah daripada pengarang Asy-Syamil. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Ziyadatul Rawdah. Bila kata Ziyadatul Rawdah, mana dalam kitab Rawdatul Talibin disebut qultu. Bahawa ini dinukilkan oleh Imam Ar-Ruyani rahimahullah ta'ala daripada nas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tambahan lagi disunatkan bagi seseorang menambahkan pada takbirnya sebagaimana berikut. Kabira. Kabira tu bukan typo. Bukan ada Allahu Akbar kabira ke? Tak, kabira. Allahu Akbar kabira itu tambahan keempat. Itu sekali disebut oleh Syekh Namiri. Ini hak asal. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Satu lagi akhir tu, yang set terakhir tu, lafaz terakhir pada satu set tu, Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. Itu atas pandangan yang mengatakan sunat sebut Allahu akbar sebelum kabira. Ada yang kata tak payah Allahu akbar terus kabira. Walaupun begitu, Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa menurut pandangan yang benar ditambahkan 1 kali takbir menjadikannya 4 takbir secara keseluruhan. Jadi Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar hak kabira ni tambah hak 3 tadi jadi 4 lah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menyatakan bahawa perkara yang ditambahkan daripada zikir itu baik. Jadi banyak bid'ah di sini. Banyak bid'ah di sini. Kita ikut bid'ah. Tak sunnah mana? Boleh tak? Boleh. Zikir baik. Ulama sebut, bukannya kita pandai-pandai. Maka disunatkan pada seseorang itu untuk menyebutkan la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Ni tambahan ni. Tambahan zikir ni. Tambahan zikir disebutkan Imam Syafi'i sebagai hasanun, baik. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Tu kita tambah juga. Yang akhir, bahagian akhir, biasa ni set-set akhir dah lah. Satu set bahagian akhir tu. Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam syarah Sahih Muslim bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira, makna tambahan Allahu Akbar, bukan kabira semata-mata. Maksud perkataan bukratan ialah awal siang hari daripada terbit fajar sehingga terbit matahari. Pas subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari waktu isyraq tu lah. Sedangkan waktu makna wa asila ialah waktu antara asar dan maghrib. Waktu antara asar dan maghrib. Jadi walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan maha suci Allah bukratan pada awal pagi sampai terbit matahari, wa asila dan daripada asar sampai maghrib. Dah kalau waktu antara tu tak suci ke Tuhan? Tak suci juga. Ni nak ta'in masa sahaja. Tu mana Allah setiap hari maha suci juga, bukan waktu ni je maha suci, waktu lain sama dengan makhluk, bukan. Kemudian, boleh tak kita selawat kata Nabi SAW selepas takbir? Ni kalau Wahabi bid'ah dah. Nabi tak pernah buat selawat lepas takbir. Mana boleh azan ada Sayyidina? Habis.
Allah apa agak ni hukum berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir raya. Jadi Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa zahir perkataan ulama menyatakan sunat menambahkan zikir tambahan itu. Oh, dia faham situ, kata memberi faham bahawa tidak disunatkan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir. Zahirnya begitu. Bila zahir ulama kata boleh untuk tambah zikir tambahan lain. Bila kata zikir tambahan lain boleh tambah, makna selawat tak masuk zikir itulah. Zahir gitu. Walaupun namun begitu telah berlaku adat manusia dengan mereka membawa datang selawat tersebut selepas takbir raya dibaca dengan sempurna. Ada tak ada pada adat kita. Di Malaysia ni tak ada pada adat kita lepas takbir ada Allahumma salli ala Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam ke, tak ada. Mungkin ni adat di negeri dia. Hasyiah muhasyi itu ni. Jadi jika dikatakan dengan sunatnya berselawat selepas sempurna takbir tersebut kerana mengamalkan dengan zikir dengan zahir firman Allah Taala dalam surah Asy-Syarah ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikra, iaitu dan kami mengangkat sebutanmu bagimu. Dan kerana beramal dengan perkataan para ulama mengatakan bahawa makna ayat tersebut ialah aku, yakni Allah tidak akan menyebut melainkan kamu akan disebutkan bersamaku, maka tidak jauh untuk dikatakan hukumnya sunat. Sebab takbir itu sebut nama Allah Taala. Allah Taala berfirman wa rafa'na laka dzikra, kami akan tinggikan, angkatkan kamu seperti mana angkatkan sebutan kamu terhadap kamu. Dengan makna apa? Dengan makna kalau aku disebut, kamu juga akan disebut. Allahumma salli ala Muhammad. Allah bersebut, Muhammad bersebut. Jadi takbir ni ada sebutan Allah. Jadi selepas sebutan Allah itu ada juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni atas pandangan mengatakan kalau berdalilkan begini tak jauh. Tak jauh dengan makna dekat, boleh dikatakan hukumnya sunat. Kemudian Syekh Ali Shubran Malisi telah menjelaskan dalam hasyiah Ali Shubran Malisi bahawa beliau melihat syarah al-Minhaj karya Syekh Al-Azra'i. Itu yang kita kata Qutul Muhtaj fi Syarh Minhaj. Harga dia RM1,400. Pas dia kurang dia bagi kita RM1,000. Bahaya. Mahal tu RM1,000. Bahawa beliau melihat syarah Minhaj karangan Syekh Al-Azra'i rahimahullah tentang apa dinaskan ketika Imam An-Nawawi mengatakan bertahlil dan bertakbir. Bertahlil dan bertakbir itu dinaskan oleh Imam Al-Azra'i rahimahullah ta'ala. Dia hurai kata apa? Imam Al-Azra'i rahimahullah telah menjelaskan bahawa Imam Al-Baihaqi rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanad yang bertaraf hasan bahawa Al-Walid bin Uqbah telah keluar pada suatu hari menuju kepada Hudzaifah dan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau berkata sesungguhnya hari itu pada esok hari, hari raya itu pada esok hari. Maka bagaimana hendak bertakbir? Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah menyatakan bahawa kamu bertakbir, memuji Tuhanmu dan berselawat ke atas Nabi, kemudian berdoa serta bertakbir. Ini sahabat Nabi. Jadi Nabi SAW tidak pernah berselawat ke atas diri dia sendiri selepas bertakbir, tapi sahabat buat. Jadi ini bid'ah hasanah. Jadi tidak semua yang Nabi SAW tidak buat tidak menjadi suatu larangan secara mutlak, tidak. Tak mestinya kalau Nabi tak buat, Nabi tak sebut, diri tersebut jadi bid'ah, jadi sesat, tidak. Tidak sunat, tidak. Jadi kita akan tengok hukum-hukum berkaitan dengan Nabi SAW sembahyang di tanah lapang. Tapi kenapa kita sunat masjid juga? Kerana dia tengok Nabi SAW sembahyang tanah lapang kerana masjid sempit. Dia tengok elah situ. Adapun pandangan mengatakan sunat untuk sembahyang di tanah lapang, dia ambil zahir hadis. Mazhab Syafi'i dia tidak faham zahir hadis, dia faham kata Nabi SAW sembahyang tanah lapang sebab masjid sempit. Ni kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kamu berbuatlah seperti mana demikian. Jikalau seseorang mengatakan bahawa apa yang menjadi adat manusia iaitu bertakbir dengan cara Allahu Akbar kabira, ada lagi lah sebelum tu. Lepas tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad tasliman katsira, maka ia merupakan perkara yang baik. Cuba buat sekali, insya-Allah viral. Cuba buat sekali malam raya, insya-Allah viral lah. Mulalah puak-puak tu kata mana ada sunat, tak ada sunat selawat. Kita telah mengkhususkan apa benda sembahyang selawat. Kita tak khususkan selawat di lepas takbir, tak ada. Kita i'tikad fadilat apa pun tak ada. Tak ada fadilat apa, fadilat umum lah. Macam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Kubra bahas berkaitan selawat lepas tarawih. Jadi selawat lepas tarawih dia kata ni bid'atun hasanah, bid'ah hasanah.
Tidak boleh seseorang itu selawat lepas tarawih dengan i'tiqad ada fadilat tertentu. Sedangkan tak ada fadilat tertentu selepas selawat tarawih. Itu mestilah kita i'tiqad gitu. Tetapi kalau dia kata, tetapi kalau seseorang itu selawat lepas tarawih dengan makna umum ayat suruh selawat, tak ada masalah. Itu kalau puak-puak salafi kita yang di Malaysia ni, kalau bahas gitu kan lapang sikit dada. Ni ambil hak kata ni bid'ah Nabi tak buat. Kami nak sunnah saja, tutup noktah situ. Jadi masalah. Walau masyarakat. Jadi Syekh Ibn Hajar tengok cara dia jawab. Itu bid'ah hasanah. Tapi kalau buat dengan i'tiqad ada fadilat, tidak boleh. Sebab tidak ada hadis yang khusus berkaitan dengan fadilat selawat selepas tarawih. Dapat sekian-sekian, tak ada. Tapi kalau dia buat selawat lepas tarawih kerana beramal dengan dengan dalil umum berkaitan selawat, tak ada masalah. Hak ni pun sama. Dalil umum tentang selawat, tak ada masalah. Adapun yang fadilat selawat lepas takbir, tak ada. Dan kalau selawat, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala suruh selawat. Yang tadi dalil dia wa rafa'na laka dhikrak. Hang sebut nama aku Allahu Akbar kabira tu, Allah pun kata wa rafa'na laka dhikrak, maka akan sebut sekali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu cara ulama pandang. Jadi tidak semata-mata bid'ah noktah situ. Tidak, bid'ah hasanah. Buat tak ada masalah, tak buat tak ada masalah. Payah belaka lah. Kemudian dalil berkaitan pensyariatan sembahyang hari raya. Nak mayang lah pula. Jadi wallahu a'lam, berhenti situlah. Kita tak gahlah sampai 6.30 tu. Dah cukup lebih bertarget dah ni. Kita punya muka surat 140 lebih. Jadi kalau 3 hari sekurang-kurang 50 muka surat lah sehari. Ni dah 54 dah. Lebih tu. Kita boleh pula baca Quran ke, zikir ke, pergi pasar Ramadan beli barang ke, masak ke. Ni insya-Allah kita sambung esok pula. Pukul 9.30 pagi insya-Allah taala berkaitan dengan sembahyang hari raya. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.